Soalan Saudara Anwar itu saya nak ulas dari 3 perspektif. Yang pertama, Anwar, bentuk kerajaan hari ini sebenarnya didokong oleh 114 ahli parlimen. Sebenarnya orang yang sama je lah. Timbalan Perdana Menteri naik jadi Perdana Menteri melalui satu proses dengan dokongan 114 yang dilakukan oleh Di-Pertuan Agong sesuai dengan lunas undang-undang dan perlembagaan. Yang itu kita kena terima. Oleh kerana ianya terdiri pada muka-muka yang sama, saya tidak meletakkan harapan tinggi bahawa pengumuman Jemaah Menteri besok akan merupakan penampilan muka baru dari kalangan 114. Yang akan berlaku besok cuma perubahan portfolio, tapi muka-muka yang sama dan saiz pun sama. Kenapa saya katakan begitu? Sebab kerajaan ini adalah kerajaan yang naik berasaskan, kalau dulu disebut scheme of things. Maknanya dia nak kena jaga. Parti ini berapa ramai dia nak kena angkat menteri, timbalan menteri JLC. Parti ini berapa pula. Jadi cabaran kepada Perdana Menteri baru ni kan, sama ada dia nak berganjak daripada kaedah itu atau dia nak mengekalkan kaedah yang sama. Ramalan saya adalah besok, pertama dari segi saiz kabinet dia akan kekalkan yang sama. Yang kedua, saya percaya lebih 90% adalah muka-muka lama. Yang ketiga, dia akan merombak portfolio sahaja. Dan ini adalah proses untuk menjaga dulu kedudukan politik Perdana Menteri. Ini bukan soal jaga rakyat dulu ni. Sebab ujian terbesar kepada seorang Perdana Menteri adalah bila dia mengumumkan saja barisan Jemaah Menteri, parti-parti yang mendokongnya itu harus tak boleh berlaku tergentak hati. Sebab kalau tergentak hati, reaksi balasnya itu boleh menyebabkan seorang Perdana Menteri tergugat. Contoh, macam Datuk Mukhlis sebut tadi. Kenapa kerajaan Pakatan Harapan dulu jatuh? Sebahagian daripada keadilan, sebahagian daripada Bersatu keluar. Kemudian kenapa Tan Sri Muhyiddin jatuh? Dibalas balik 15 ahli parlimen UMNO keluar. Jadi, apa jaminan kerajaan Ismail Sabri ini akan kekal kalau dia tak boleh mengekalkan imbangan kuasa yang disimbolkan daripada representatif dalam barisan Jemaah Menteri. Jadi itu latar belakang. Sebab kerajaan ini naik bukan oleh sokongan rakyat. Itu tak berubah apa-apa. Yang rakyat sokong pada PRU 14 Mei 2018 itu kerajaan Pakatan Harapan yang telah menghukum kerajaan lama Datuk Najib yang dipakej sebagai kerajaan kleptokrat dan segala salah laku, isu governance dan sebagainya, itu telah diundi dalam peti undi oleh rakyat. Secara sah, Pakatan Harapan terlantik. Tapi kenapa Pakatan Harapan jatuh? Itu kerana berlaku pengkhianatan. Apa tema waktu itu? Pakatan Harapan ini masa memerintah, Melayu terancam, Islam dihina dan tergugat. Dia naik bukan kerana dokongan polisi yang dia tawarkan kepada rakyat. Pakatan Harapan naik masa itu dengan tawaran polisi dan dasar. Dalam manifesto, jelas. Tapi kerajaan Tan Sri Muhyiddin waktu itu naik bukan dengan polisi yang jelas. Dia naik dengan sentimen dan emosi, iaitu sentimen dan emosi Melayu terancam, Islam tergugat dan segala macam. Apa saja isu yang dibuat oleh Pakatan Harapan waktu itu disulam dengan tema yang emotif ini. Kematian anggota bomba misalnya, maknanya bangsa Melayu tak terbela sebab yang bunuh tu orang India, macam tu. Bila kita cuba selamatkan pakej tabung haji misalnya, ini kerana Menteri Kewangan Cina dia jual habis. Jadi kesemuanya bukan dengan tawaran dasar. Sebab apa? Sebab dia naik bukan dengan undi rakyat. Jadi bila dia jatuh, naik kerajaan Datuk Ismail Sabri, dia naik bukan dengan dasar. Kita nak suka dia naik pun, performance dia dalam 20 tahun berbaki kalau dia survive lah ya. Kita pun tak tahu nak kayu ukurnya apa. Tak ada kayu ukur sebab kerajaan Pakatan Harapan diukur dengan janji manifesto. Kerajaan Tan Sri Muhyiddin kita tak boleh nak suka begitu. Sebab itu orang ungkap itu sebagai kerajaan gagal. Saya fikir besok tinggal beberapa jam lagi, sejurus selepas Datuk Ismail Sabri mengumumkan barisan Jemaah Menterinya, orang akan tengok. Dalam kepala rakyat sekarang ni tengok yang lepas tu kerajaan gagal. Apakah besok dengan menampilkan wajah lama, tukar portfolio, ini berupa kerajaan gagal 2.0. Yang itu cabaran terbesar yang menunggu Datuk Ismail Sabri besok. Terima kasih.